Hai, selamat datang ke ITTV. Kamu bersama-sama saya, Cikgu Intan, Cikgu Mata Pelajaran Sains tahun 4. Jangan pergi mana-mana. Sekarang ni, Cikgu nak ajar kamu mengenai tajuk kita yang pertama, iaitu kemahiran saintifik. Kamu tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains ni ialah salah satu mata pelajaran yang sangat menarik. Sebab apa cikgu cakap sangat menarik? Sebabnya kamu boleh belajar macam mana fenomena alam kejadian berlaku seperti ais mencair, pembentukan pelangi, tumbuh serang seekor katak. Macam-macam lagi kajian yang kamu boleh buat ataupun pelajari. Jadi jangan ke mana-mana sebabnya kalau kamu belajar dengan cikgu, cikgu akan sediakan pelbagai eksperimen-eksperimen menarik sepanjang kita belajar mata pelajaran sains tahun 4. Jikalau kamu minat dalam mata pelajaran sains, terdapat beberapa kerjaya yang kamu boleh ceburi seperti doktor, ahli farmasi, ahli meteorologi, ahli botani, angkasawan, juruterbang, mekanik, geologi dan arkitek. Tajuk kita kali ini iaitu kemahiran saintifik terbahagi kepada 2. Yang pertama, kamu akan belajar mengenai kemahiran proses sains. Sekali lagi, apa benda kemahiran proses sains ni? Mesti kamu tertanya-tanya, bukan? Sekarang ni, mari cikgu terangkan. Kalau kamu nak jalankan satu eksperimen ataupun apa-apa kajian, mesti kamu akan rasa macam, apa yang akan berlaku? Apa yang kamu akan buat? Jadinya, kemahiran proses sains bermaksud jangkaan tentang sesuatu fenomena. Kalau contoh, macam mana pembentukan pelangi terjadi? Jadi, kamu akan buat kajian. Dan kemudian, kamu akan mengeluarkan pelbagai idea, pelbagai pendapat dalam membantu kajian kamu. Jadi, inilah kepentingan kemahiran proses sains yang kamu perlu tahu. Dalam kemahiran proses sains, kita ada memerhati. Yang kedua, mengelas ataupun klasifikasi. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Yang keempat, membuat inference. Yang kelima, meramal. Dan yang keenam, berkomunikasi. Kita nak masuk ke langkah yang pertama, iaitu memerhati. Dan pada cikgu, kita ada kanta pembesar. Cuba kamu tengok. Besar tak mata cikgu? Macam mana? Nampak tak perbezaan? Ini adalah salah satu alat di mana kita menggunakan untuk proses memerhati. Dan selain daripada alat ini, ada banyak lagi alat yang kita boleh gunakan untuk proses memerhati. Selain daripada alat ini, cikgu juga akan terangkan 5 deria. 5 deria ni sangat-sangat penting. Nanti kita lihat. Kalau kamu ingin melakukan proses memerhati, perhatikan sesuatu, kita ada 2 cara iaitu kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif ialah pemerhatian berbentuk angka seperti nombor bulat, contohnya 5, 4 dan sebagainya. Dan juga nombor titik perpuluhan seperti 3.76 dan 8.59. Manakala bagi kualitatif ialah berbentuk perkataan ataupun ayat. Dan contoh ayat ini ialah udara mengandungi 78% gas nitrogen. Kamu ingat lagi tak pada 5 deria yang cikgu dah cakapkan tadi? Jadi sekarang ni kita nak gunakan ke-5 deria itu untuk teknik memerhati. Di mana? Yang pertama ialah mata. Mata untuk melihat. Yang kedua, hidung untuk kita mengambil bau. Yang ketiga, telinga untuk kita mendengar. Keempat, kulit untuk kita menyentuh. Dan yang kelima, kita ada lidah untuk merasa. Sekarang dah tiba masa yang kita nanti-nantikan sebabnya cikgu nak tunjuk satu demonstrasi yang best punya. Apa yang best tu cikgu? Mestilah best sebab pada cikgu ada sebiji apple. Cikgu akan gunakan ke-5 deria yang cikgu ada untuk teknik memerhati. Deria yang pertama iaitu mata. Dari segi penglihatan, cikgu tengok warna dia merah. Jadinya, untuk mata berwarna merah.
Deria yang kedua iaitu hidung. Bau apple. Mestilah sebab dia buah apple. Okey. Itu adalah deria kita yang kedua. Deria kita yang ketiga. Apa dia? Telinga. Cuba goncang-goncangkan. Ada bunyi tak? Tak ada bunyi. Jadinya, apple tidak menghasilkan sebarang bunyi. Deria yang keempat. Kulit. Apa rasanya? Kalau kamu tengok daripada sana pun, kamu dah tahu. Licin. Memang licin. Jadi, dari segi sentuhan, ianya licin. Dan deria yang terakhir iaitu deria lidah untuk merasa. Masa untuk cikgu merasa buah apple yang sedap ini. Sedap. Memang sedap. Jadi, cikgu dah gunakan kelima-lima deria untuk kita gunakan teknik memerhati. Kita dah tengok proses sains yang pertama iaitu memerhati. Dan sekarang ni cikgu nak terangkan mengenai mengelas ataupun klasifikasi. Jadi kalau kita sebut mengelas ataupun klasifikasi, bermaksud kita hendak mengkategorikan objek mengikut kumpulannya yang sama. Dan pada cikgu ada kapur. Ada berapa jenis warna cikgu? Ada 2 jenis iaitu kuning dan juga biru. Kalau cikgu nak mengelas, macam mana cikgu nak buat? Kamu rasa macam mana? Kamu mesti tahu kan? Kita kelaskan mengikut warna yang sama. Okey, sekarang ni tunggu Cikgu tengah mengelas ni. Okey. Biru dengan biru satu kumpulan. Yang kuning ni satu kumpulan. Jadilah 2 kumpulan. Ini adalah proses mengelas. Contoh mengelas bagi haiwan pula ada 2 kategori iaitu melahirkan anak dan juga bertelur. Untuk haiwan melahirkan anak, kita ada beruang, kucing, anjing, ikan paus, zirafah, tikus, badak, kuda, hamster, landak, orangutan dan lembu. Bagi haiwan bertelur pula, kita ada itik, ayam, cicak, laba-laba, semut, ular, burung, lipas, rama-rama, belalang, kumbang dan penguin. Kamu dah bersedia tak dengan kaedah kita yang ketiga iaitu mengukur dan menggunakan nombor? Pada cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 contoh-contoh alat yang berpiawai yang kita boleh gunakan untuk teknik mengukur. Yang pertama kita ada alat penimbang. Yang kedua kita ada pembaris. Yang ketiga kita ada termometer. Pernah tengok tak dekat sekolah? Kalau tak pernah tengok, tengoklah dekat sini. Jadinya yang keempat, alat penimbang juga tapi yang ini punya jenis digital. Jenis yang moden sikit. Ini lebih tepat. Yang keempat, kita ada jam randik. Dia akan bergerak menunjukkan waktu. Dan yang kelima, cikgu ada jak penyukat yang mana kita boleh gunakan untuk menyukat cecair ataupun sebarang air. Macam mana kita nak gunakan alat penimbang ini? Yang pertama sekali ialah jarumnya mestilah berada pada keadaan kosong. Kemudian letakkan sebarang objek. Contohnya sebiji apple. Jadi jarum akan bergerak dan menunjukkan berat apple ini. Yang kedua, alat kita ialah pembaris. Pembaris ni untuk kamu mengukur panjang sesuatu objek. Jadi di sini kamu boleh lihat ukurannya dalam bentuk sentimeter. Alat kita yang ketiga ialah termometer. Termometer ni kita gunakan untuk menyukat suhu. Suhu tu apa ya? Suhu ialah darjah kepanasan sesuatu objek di mana untuk termometer mestilah ada bab. Kemudian kita ada merkuri dan juga nombor. Jadinya kalau kita menyukat suhu sesuatu objek, paras merkuri ini akan naik ke atas. Alat kita yang seterusnya iaitu jam randik. Jam randik ni kita gunakan untuk mengukur masa sesuatu perjalanan ataupun apa sahaja. Jadinya di sini cikgu nak tunjukkan macam mana cara kita nak menggunakan jam randik ini. Atas, lihat. Jarum itu bergerak. Dan kemudian cikgu tekan sini, dia akan balik semula. Jadi, itulah cara penggunaan jam randik. Seterusnya, kita ada jak penyukat. Jak penyukat ni kita gunakan untuk mengukur sebarang cecair. Kalau kita lihat di sini secara rambangnya, ukurannya ialah 650 ml.
Jadinya, kalau kamu hendak mengukur secara tepat, kamu perlu letakkan di atas permukaan yang rata. Alat ini dipanggil sebagai alat penimbang digital di mana bacaannya lebih tepat. Jadi, di sini kita ada butang on dan off. Untuk kita meletakkan objek, letakkan di bahagian ini dan bacaannya akan keluar di sini. Terdapat beberapa kuantiti yang digunakan untuk mengukur dan menggunakan nombor, iaitu yang pertama, panjang dan unitnya ialah meter ataupun sentimeter. Simbol unit ialah M ataupun cm. Kuantiti yang kedua iaitu jisim atau lebih dikenali sebagai berat. Unitnya ialah kilogram ataupun gram dan simbol unit ialah kg ataupun g. Kuantiti kita yang ketiga iaitu masa. Unitnya ialah saat ataupun minit dan simbol unit ialah S ataupun min. Dan kuantiti keempat ialah suhu. Unitnya ialah darjah Celsius dan simbol unit ialah darjah Celsius. Kiki, dah makan belum? Lala, dah makan ke belum? Roy! Cikgu! Awak tengah buat apa ni? Cantiknya kura-kura awak. Comelnya. Comel kan? Saya tengah borak dengan dia ni. Oh, ya ke? Satu kecil, satu besar. Awak ke yang bela ni? Saya yang bela. Oh, pandai awak bela. Tapi kenapa yang ni kecil, yang ni besar? Entahlah cikgu, kenapa ya cikgu? Cikgu rasa cikgu tahu. Sebab awak baru beli kan yang ni kan? Ini pun Yes. baby, bayi lagi. Yang ini dah dewasa. Sebab itulah kan kebesaran dia dah makin besar. Betul tak? Patutlah saiz dia berbeza cikgu. Cuba kamu tengok ni. Ini adalah kura-kura yang kecil. Ini adalah kura-kura yang besar. Jadinya kita ada perbezaan saiz. Jadi kalau kamu nak mengukur dan menggunakan nombor, kena ada kecil, ada yang besar. Sama tinggi dengan cikgu lah. Ya ke cikgu? Iyalah, tengok ni. Tapi saya rasa saya lagi tinggi. Cuba kamu buktikan. Okey, sebentar ya. Oh, rupanya kamu duduk atas kerusi. Alah, cuba kamu tengok perbezaan di antara tinggi dengan rendah. Anak muda cikgu lebih tinggi daripada cikgunya yang rendah. Teknik kita yang seterusnya ialah membuat inference. Sebelum tu, kamu kena tahu maksud inference ni apa. Inference tu maksudnya sebab. Dan untuk itu, cikgu dah sediakan satu gambar untuk kamu teliti dengan betul. Tengok betul-betul sekarang ni. Pada rumah ni, apa dia? Pemerhatian yang kamu boleh nampak. Kalau pada pandangan cikgu, cikgu boleh nampak bumbungnya berlubang. Tingkapnya macam nak jatuh. Cermin di sini pula pecah. Itu adalah 3 pemerhatian yang kita boleh lakukan. Okey, sekarang ni, macam mana pula dengan inference? Ingat balik cikgu cakap, inference tu maksudnya sebab. Jadinya, berdasarkan ketiga-tiga pemerhatian yang kita lakukan, iaitu yang pertama, bumbungnya berlubang. Sebab apa bumbungnya berlubang? Mungkin bumbungnya berlubang kerana ribut. Yang kedua, tingkapnya macam nak jatuh. Sebab apa? Sebab mungkin ribut juga. Betul tak? Cuba fikir logik. Mesti betul punya. Yang ketiga, kenapa cermin dekat sini pecah? Ini mesti gara-gara kanak-kanak nakal baling batu. Mungkin juga kan? Ini semua adalah inference. Jadinya, apa yang kamu kena faham? Perbezaan di antara pemerhatian dan inference. Wah! Tengok sotong tu tengah berenang. Apa benda? Benda hitam yang dia hasilkan tu, yang dia keluarkan tu. Itu adalah dakwat yang dikeluarkan daripada sotong. Tapi, kenapa dia keluarkan dakwat hitam tu? Dakwat hitam itu dikeluarkan sebabnya sotong ni rasa terancam. Bila dia rasa terancam, dia akan hasilkan dakwat hitam untuk melindungi dirinya daripada ancaman musuh. Cuaca macam mendung. Awan dah gelap lah. Cikgu rasa macam nak hujan ni. Jadi, cikgu ramalkan hujan mesti turun kejap lagi. Macam mana murid-murid rasa? Ramalan tu apa? Membuat ramalan ialah kita nak menjangkakan apa yang akan berlaku. Dengar tu bunyi guruh, bunyi petir. Itu menandakan apa? Alamak, hujan dah turun. Sekarang ni, cikgu nak pergi dulu. Bye-bye. Di dalam berkomunikasi, terdapat pelbagai bentuk untuk berkomunikasi seperti penulisan, nombor,
peta, lisan, bahasa badan, jadual dan graf. Untuk berkomunikasi, kita ada pelbagai cara macam mana cara kita nak berkomunikasi. Contoh, cara cikgu nak berkomunikasi dengan kamu melalui ikan ini. Jadinya, cuba kamu teka, apa nama ikan ni? Kamu pasti tahu jawapannya. Sebab cikgu tak nak bagi tahu. Sekarang ni, cikgu nak terangkan secara berkomunikasi ni dengan kamu. Apa dia bahagian-bahagian yang terdapat pada ikan ini? Contohnya, yang pertama, cikgu ada, apa dia? Sirip. Dan kat mana patut cikgu lekat sirip ini? Sirip di sini. Secara lisannya, cikgu dah terangkan. Cuba kamu kira pula, berapakah jumlah sirip yang ada pada ikan ini? 1, 2, 3 dan 4. Ini adalah cara berkomunikasi melalui nombor. Kemudian kita juga ada, apa dia? Cikgu ada ekor. Ekor takkan tak tahu kan? Kamu mesti tahu. Jadinya cikgu lekat di sini. Ekor. Seterusnya, apa lagi? Cikgu nak pilih ni lah. Nama dia perut. Perut kat mana? Jangan cakap kamu tak tahu perut kat mana. Perut dekat sini. Perut dia satu je lah. Jangan cakap banyak perut pula ya. Okey. Lepas tu kita ada tutup insang. Kenapa kita tak panggil insang? Sebab insang tu dekat dalam. Ini dia punya tutup dia. Orang putih kita panggil cover. Gitu. Jadinya yang ini adalah tutup insang. Jangan salah label. Sekarang ni ada dua lagi bahagian yang cikgu belum label. Iaitu yang pertama, mulut. Kat mana? Kat sinilah. Mulut untuk apa? Kamu mestilah tahu. Mulut untuk makan. Dan yang terakhir sekali ialah mata. Berapakah mata yang ikan ni ada? Kalau yang kamu nampak, 1. Tapi sebenarnya yang hidup ada 2. Cikgu label dulu. Dah siap. Ini adalah cara cikgu berkomunikasi dengan kamu. Kita dah tiba ke bahagian soalan. Jadinya, jom kita tengok apa dia soalan-soalannya. Soalan 1. Di antara berikut, yang manakah bukan kemahiran saintifik? A. Mengelas, B. Meramal, C. Memerhati dan D. Membanding beza. Jadi, kamu perlu ingat apa yang cikgu dah cakapkan sebentar tadi. Kita dah belajar bermacam-macam kemahiran saintifik. Apa yang mana di antara 3 pilihan jawapan ataupun 4 pilihan jawapan, yang mana satu yang cikgu tak pernah cakap sepanjang pelajaran kita, iaitu membanding beza. Betul tak? Jadi, jawapannya ialah D. Membanding beza. Soalan 2. Kucing, arnab dan kura-kura berkaki 4, sementara ikan tidak berkaki. Merujuk pernyataan di atas, apakah kemahiran saintifik yang digunakan? A. Meramal, B. Membuat hipotesis, C. Mengelas, D. Mengeksperimen. Kalau kamu ingat pada demonstrasi yang cikgu dah tunjukkan mengenai kapur biru dan kapur kuning, itu adalah untuk mengelas ataupun kita panggil sebagai klasifikasi. Sama juga dengan pernyataan yang diberikan di dalam soalan mengenai kaki, sama ada berkaki ataupun haiwan itu tidak berkaki. Jadi, semestinya ia adalah kemahiran saintifik mengelas. Dan jawapannya ialah C. Mengelas. Soalan 3. Apakah radas atau peralatan sains yang digunakan untuk mengukur isi padu air? A. Jam randik, B. Termometer, C. Silinder, D. Pembaris. Seperti biasa lagi, kamu kena ingat kalau jam untuk mengukur apa? Masa. Kalau termometer untuk mengukur suhu. Silinder? Itu mungkin jawapannya. Manakala pembaris, macam mana pula dengan pembaris? Kita tak gunakan pembaris untuk mengukur isi padu air. Jadi, jawapannya kamu mesti tahu. Dan jawapannya ialah C. Silinder. Jadi, kita dah sampai ke penghujung kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains. Terdapat 6 bahagian yang cikgu dah terangkan, iaitu apa dia? Memerhati. 2, apa lagi? Mengelas. Kemudian mengukur dan menggunakan nombor. Apa lagi yang cikgu ajar? Cikgu dah ajar macam mana nak membuat inference. Kemudian meramal, maknanya jangkaan.
Dan yang terakhir adalah berkomunikasi. Jadi jangan lupa lakukan ulang kaji di rumah dan bersama-sama cikgu di bahagian seterusnya.